Okey. Okey. Tadi kita kata kalau dekat ciri bermain tu dia ada bebas untuk memilih, lepas tu dia ada juga main tu mestilah yang menyeronokkan. Okey. Kat mana kalau kita kata main menyeronokkan tu semasa bermain ni kanak-kanak tu boleh sesuaikan diri dengan persekitaran. Okey, dia tahu macam mana nak bermain dengan kawan-kawan yang macam ni, kawan-kawan yang selalu berebut ataupun kawan-kawan yang tak nak apa berkongsi dan sebagainya. Okey, lepas tu dia juga tahu pasal peraturan. Okey, kat mana yang permainan ni yang dia perlu stop, kat mana dia kena mula, kat mana dia kena bagi kat orang lain pula. Dari situ dia juga belajar pasal peraturan. And then budaya. Macam mana dia kena melatih orang permainan-permainan daripada kaum-kaum lain. Okey, macam mana nak gunakan permainan tersebut supaya tak ada orang kecil hati dan sebagainya. Okey, lepas tu dia juga tahu bahawa dalam masa yang sama bila dia kata dia bermain tu ada keperluan hidup ataupun benda-benda lain yang dia perlu kena jaga. Maksudnya dia takkan ada benda-benda yang macam menyusahkan orang lain. Okay. And then main sosiodrama atau main simbolik seperti main peranan, doktor, main berkahwin-kahwin dan sebagainya tu, dia akan membuatkan kanak-kanak rasa seronok sebab dia dah boleh menyesuaikan dengan budaya hidup di dalam atau di luar masyarakat lah. Maksudnya kalau dia main dengan kawan-kawan India, mungkin kawan-kawan India akan contoh cara perkahwinan mereka, masyarakat mereka. Cina pun sama. Lepas tu orang Melayu akan buat contoh perkahwinan yang macam mana. Ada adat-adat yang digunakan dan sebagainya. Okay. And then ciri permainan ni lagi dia adalah kepada penerokaan lah. Okay, kalau boleh nak ada banyak penerokaan. Maksudnya anak-anak ni kanak-kanak ni akan buat lebih banyak penerokaan yang buat, lebih banyak pengalaman yang dapat. Maksudnya kepentingan bermain diorang tu adalah mencapai matlamat yang kita nak, supaya setiap apa yang kanak-kanak tu buat dia faham dan lepas tu dia boleh ajar kepada orang lain, dia boleh kongsi kepada orang lain apa yang dilakukannya. Okay. Okay, lepas tu dalam permainan dia ada simulasi lah. Dia kata kat sini kita kata berbagai bentuk simulasi yang digunakan untuk membuat benda ni sama seperti situasi sebenar. Apa yang berlaku kat situasi sebenar dia boleh gunakan. Okay. Lakonan dan main peranan yang disediakan, dia kata mestilah cukup dengan kostum dan props supaya kanak-kanak tu boleh menghayati, tak naklah kosong. Kalau kosong macam tak best. Okay. Jadi dia akan adalah dia punya props, dia punya kostum yang dia kena pakai untuk apa-apa bentuk simulasi atau cerita yang nak disampaikan. Okay. Okay, lain-lain mengenai mainan ni adalah dikata memberi pembelajaran yang lebih sempurna lah kepada kanak-kanak. Okay, bila bermain ni maksudnya dia akan menjadi nilai tambah, diberi pembelajaran yang sempurna kepada kanak-kanak. Kemudian kita akan praktikkan lah unsur maju, okay, unsur kejayaan dalam kanak-kanak punya permainan tersebut. Dan dari situ juga kanak-kanak boleh menimba pengalaman bermain secara berpasukan. Maksudnya kenapa saya nak kena main pasukan, siapa ahli pasukan saya dan sebagainya lah. Okay, kemudian dia ada pengalaman bertanding dan mengukuhkan kecergasan fizikal. Okay, maksudnya bila dah boleh buat sesuatu ni, dia akan rasa saya yakin untuk nak join mana-mana aktiviti yang berkaitan. Saya boleh tunjukkan diri saya kepada orang lain dan sebagainya. Okey, kebaikan mainan secara keseluruhannya, kata mainan ni adalah jenis yang tidak kompleks. Lepas tu dia punya struktur ringkas dan dan kita perlukan kemahiran lah. Okey, dia boleh membawa kepada keseronokan. Okey, lepas tu dia juga memberi kejutan. Okey, bila keputusan yang dibuat secara serta-merta lah. And then mainan ni juga bersifat hiburan dan membawa kanak-kanak ke alam imajinasi. Okay, kanak-kanak akan berfikir macam mana nak buat itu, nak buat ini. Lepas tu kalau aku jadi orang ni,
bagus ke tidak, dia akan start berfikir. Okay. Kemudian kita kata dia juga boleh membuat kejutan mengenai keputusan serta-merta dan membawa kanak-kanak ke alam imajinasi. Maksudnya dia dah ada masa-masa dia boleh je buat keputusan, okey saya tak boleh buat tak buat yang ini, kita akan buat benda lain. Jadi kejutan yang kita buat tu nanti kena update lah kepada kanak-kanak yang kita nak lakukan aktiviti. Okay. And then kita boleh fikirkan lah, okay, main tu kita kata bila kanak-kanak dah ada imajinasi, dia boleh main dalam tempoh masa yang singkat lah. Kalau kita mula awal-awal dulu, dia mungkin main tempoh 15 minit ke 20 minit. Mungkin makin lama dia makin rendah, ataupun bila yang makin tinggi tu dia akan turun dan sebagainya. Okay. Lepas tu memerlukan sedikit atau tanpa alatan. Okay. Bermain ni boleh tanpa alatan, boleh juga dengan alatan. Okay. And then kita senang nak takbir lah. Setiap kumpulan yang ada tu kita boleh takbir dia supaya senang bila kita nak sediakan. Lepas tu lah bila senang kita nak rujuk dekat dia pasal kerja dan sebagainya, kita dah ada. Okay. Okay, lain-lain kepentingan bangunan ni kita kata pembangunan kemahiran motor, dia akan ada pembangunan kemahiran lokomotor. Lokomotor tu apa? Cikgu Ruhaida, lokomotor apa? Motor. Lokomotor. Kebolehan kanak-kanak tu apa? Untuk pergerakan anggota badan dia. Dari segi fizikal lah. Dan okey, tadi kita kata pergerakan anggota badan itu kan dari mana ke mana? Macam dari yang kita kata apa? Yang mudah kepada yang lebih kompleks. Macam contohnya kebolehan dia macam menguntai manik ke, macam pergerakan pegang bola daripada yang besar yang kecil kepada yang kecil. Okey. Betul kan? Okay, terima kasih. Okey, kalau kita tanya kat sini kan pembangunan kemahiran motor ni, dia kata membangunkan kemahiran lokomotor. Lokomotor tu kita bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Okey, macam kita berlari, kita berjalan dan sebagainya lah. Lepas tu kita kata kalau kemahiran bukan lokomotor adalah kita nak ajar kanak-kanak macam mana cara dia nak membuat aktiviti setempat. Diri kat situ tapi dia boleh gerakkan tangan, dia boleh goyangkan kaki dan sebagainya lah. Okey, itu kemahiran lokomotor, kita bergerak menggunakan semua anggota badan yang ada. Tapi kalau kemahiran bukan lokomotor, dia lebih kepada benda-benda yang penglibatan lari setempat, yang tak ada gerak ke tempat lain lah. Okey, lepas tu kita bangunkan kemahiran pengawalan objek. Okey, macam mana kita tentukanlah objek tu macam mana kita nak buat supaya dia tidak hilang dan sebagainya lah. Okey, ataupun kita nak dia boleh kontrol. Okey, kalau bola tu kalau baby bola tu besar, dia boleh kontrol dengan baik bola tersebut supaya bola tu tak pergi tempat lain dan sebagainya. Lepas tu kita kata kita bangunkan kecergasan fizikal dia. Okey. Kita nak orang tu kalau boleh tidak tidak menyusahkan orang lain, dia boleh je nak bergerak dengan baik dengan sendirinya. Okey, kalau pembangunan konektif pula, kita kata dia meningkatkan keupayaan mematuhi arahan lah. Maksudnya bila kita nak suruh buat apa-apa, dia kena dengar kata kita, bukan dengar kata hati dia lah. And then dia menolong dalam pemahaman peraturan. Okay, yang ini dia yang banyak mendalami dan dia akan tahu apa benda kanak-kanak ni yang kurang, apa benda yang dia patut beri dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok pula pembangunan konektif. Tengok pembangunan konektif, dia kata dapat meningkatkan upayaan mematuhi arahan. Maksudnya kanak-kanak ni boleh ikut apa yang dia cakap. Lepas tu dia boleh menolong dalam pemahaman
dia boleh menolong dalam pemahaman peraturan lah. Kalau kita bagi peraturan kat kawan-kawan, dia boleh tolong bantu jelaskan. Okey, ni tak boleh, ni tak boleh. Okey, kenapa? Dia kan sebab dia dah start bertanya dan sebagainya. Jadi dia boleh membantu kawan-kawan dia lah. Okey, kemudian dia menggalakkan kreativiti dan imaginasi lah. Okey, aktiviti dan imaginasi ni bila dah berdaftar dengan dah banyak yang dia dah buat, nak peraturan-peraturan ni, dia faham macam nak patuhi peraturan tu supaya dia tidak langgar dan dia tidak maksudnya tidak mengganggu kehidupan orang lain. Jadi menolong, dia bantu juga kawan-kawan yang lain faham apakah peraturan setiap mainan tu. Okay, bila orang tertinggal dia ingat, oh ini kena buat macam ni, ini kena buat macam ni. Okay, kemudian dia juga boleh menambah pembinaan kata lah. Okay, dia boleh banyak bercakap, banyak dia bertanya dan sebagainya. Okay. Lepas tu kita pada pembangunan efektif sosial di mana kanak-kanak akan pelajari macam mana hidup nak bersama dengan orang lain. Maksudnya kanak-kanak ni dah tahu dah, saya tak boleh hidup seorang. Okay, bila saya nak hidup dengan kawan, saya kena hormati kawan saya kena jaga hubungan saya. Okay. Dan dia mengelakkan ketidakadilan lah. Maksudnya kalau ada apa-apa yang dia rasa tak selesa, dia akan maklumkan. Okay. Lepas tu mengelakkan mematuhi peraturan-peraturan. Okey. Bila ada permainan-permainan tertentu memang dia kena ikut peraturan. Lepas tu ada mainan-mainan tak ada peraturan tu, dia juga boleh membuat peraturan untuk perkara tersebut. Okey, kemudian mengelakkan mematuhi peraturan-peraturan, kita dah terangkan. Okey, membangunkan kualiti kepimpinan. Okey. Dia kat sini kita kata bila dia dah diberi tanggungjawab, okay, dia akan duduk. Rata-rata kanak-kanak suka macam nak bagi arahan. Kau kena ikut akulah. Awak kena tengok tau. Macam ini kita kena buat. Jadi itu dah start dah ada tunjukkan dia dah ada dalam contoh leadership. Okay, dia nak kalau boleh dia lebih menonjol daripada yang lain lah. Okey, kemudian dia ada membangun semangat bekerjasama. Okey. Dan bila dia dah diberi, dah ada faham tentang kehidupan orang lain, bila you bagi dia kerja, dia juga akan fikir, okey, yang ini saya kena buat macam mana. Saya tak nak nanti bila ni saya punya kumpulan tu gagal, kumpulan tidak dapat bermain ataupun mengikuti perlawanan dan sebagainya. Okey. Tadi kita memang dah cakap pasal perkembangan konektif. Waktu kita ada tambah lagi daripada rujukan-rujukan yang ada. Okey, dia kata dari perkembangan konektif ni dia kata ada melibatkan juga aktiviti mental di mana dia dimanipulasikan sesuatu benda yang dia faham, yang dia fikir dan sebagainya. Maksudnya apa saja yang tuan-puan rasa benda tu perlu dan nak mendidik kanak-kanak ni supaya faham tentang perkembangan fizikal, dan benda tu kita kena masukkan, kita kena jelaskan lah. Maksudnya kalau kita kena tahu, kanak-kanak tu kena tahu, okey, kalau perkembangan kolektif ni apa yang saya perlu bentuk, apa yang saya perlu faham, macam mana saya nak implement dengan kawan-kawan saya. Okey. Kemudian kita tengok pula hubung kait dia dengan pemikiran yang menunjukkan keupayaan memahami sesuatu konsep serta peningkatan ilmu pengetahuan. Maksudnya bila kat sini kita kena tahu konsep apa yang kita nak buat, macam mana kita nak buat. Okay. And then dia ada semasa bermain kanak-kanak akan menggunakan pemikiran untuk memahami sesuatu konsep yang sama ada secara langsung atau tidaklah. Maksudnya kawan-kawan yang dekat kalau you tak ada, dia kawan-kawan boleh jelaskan, oh dia ni kan sebenarnya lebih kepada perkembangan kepentingan permainan sosial punya ataupun ini konektif punya dan sebagainya. Kita letak kat situ. Okey, lepas tu dekat dalam perkembangan konektif ni juga dia ada penanggulan
macam mana cara kanak-kanak tu boleh mengingat, mengambar, buat rancangan, kategorikan, kemudian semuanya di-endorse, dimaklumkan kepada cikgu tu apa yang dia dah buat, macam mana, apa usaha dia dalam nak mengingat tu. Lepas tu saya dah selesaikan perkara ni, saya dah dapat dah cikgu, macam mana saya nak buat supaya saya menjadi lebih baik daripada orang lain. Kat situ dia akan tunjukkan emosi dia lah. Okay, lepas tu dia menggalakkan perkembangan fizikal lagi. Dia kata berupaya melakukan berbagai aktiviti fizikal semasa dia bermain. Okay, kemudian dia akan seronok kalau nanti bila you dah buat dengan dia, okay, ni minggu ketiga, you katalah minggu ketiga you buat aktiviti dengan dia, dia tak tercapai. Tapi lepas tu dalam masa yang sama kita masih lagi bagi dia peluang untuk baiki dan sebagainya. Akhirnya katalah tahun 2022 tu dia dah start dapat buat aktiviti yang lebih baik lagi. Maksudnya dia dah fikir, cikgu yang lepas kan kalau kita main kan, kita asyik main macam berlari je. Boleh tak kalau kali ni kita buat pula ada halangan-halangan seperti zigzag, ada bola dan sebagainya. Nanti kat situ dia dah start lah fikir benda-benda yang positif untuk nak pastikan pencapaian yang dirinya tu berada di tahap yang lebih tinggi. Okay. And then kat fizikal ni juga dia kata pengalaman yang menyeronokkan tapi membantu meningkatkan perkembangan fizikal mereka. Okay. Bila dia buat aktiviti fizikal ni, dia akan katalah dia jatuh, dia akan terluka, lepas tu barang ni mungkin ada yang tidak berapa sesuai. Jadi dekat situ dia kata dia dah dapat belajar dah. Maksudnya kalau bahan tak sesuai, apa yang aku kena ganti? Ataupun macam mana saya nak dapat aktiviti fizikal saya lebih baik daripada yang sedia ada. Macam tu lah, dia ada cara-cara mereka yang dibincangkan. Lepas tu lepas berbincang, dia akan dapat juga menerima idea-idea daripada persekitarannya, orang sekeliling dia. Okay. Perkembangan fizikal ni juga adalah untuk membantu perkembangan otot badan kanak-kanak lah sebab dia boleh gunakan keseluruhan, lepas tu boleh bergerak dalam untuk bermain dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok pula lagi aktiviti fizikal menekankan kepada kemahiran mutu kasar dan mutu halus. Okey, bila kita cakap pasal fizikal ni memang kita tekankan kepada dua kemahiran mutu ni, sebab kemahiran mutu ni adalah biasa yang kita buat kat rumah sehari-hari lah. Maksudnya kita pasti akan mencari peluang untuk mendapat tahu apakah you punya nak dapat tahu apakah yang sesuai dengan kemahiran mutu kasar, apakah aktiviti yang sesuai, apakah aktiviti yang sesuai dengan mutu halus dan sebagainya. Okey, kejap ya. Lokomotor pergaulan luas bukan lokomotor. Okay. Nana, thank you Nana. Okey, kita tengok lagi. Okey, dalam perkembangan sosio emosi pula dia kata kanak-kanak akan belajar tentang peraturan sosial, okey, cara interaksi dengan rakan dan guru. Macam mana cara dia nak bermain secara berkumpulan, apakah yang dia perlu buat, apakah yang peranan yang dibagi pada dia dan sebagainya lah. Okey, lepas tu kat sini kita juga akan kenalkan anak-anak tu dengan emosi sedih, marah, dan sebagainya lah. Okay. Kemudian kita akan pastikan juga kanak-kanak ni diterapkan dengan tanggungjawab supaya dia memahami perasaan orang lain. Maksudnya bila nak bercakap, bila nak mengambil barang tu, barang mainan, ataupun bila apa saja
yang difikirkan melibatkan kawan-kawan tu dia kena jaga dengan baik. Okey, tak boleh nak marah-marah sebarang dan sebagainya. Okay, kalau dari segi perkembangan kemahiran sosial, kita kata kita nak kanak-kanak ni dia lebih kepada minat dia terhadap apa-apa yang bagaimana nak membuat hubungan dengan orang lain. Itu perkembangan kemahiran sosial dia. Okey, kemudian dari situ dia berinteraksi dan dia ada keupayaan untuk bergaul. Okey, kalau dia dah baik dengan semua orang, orang sedang menerima dia dan dia mudah mendapat kawan. Okey. Lepas tu untuk perkembangan bahasa pula, kita katakan yang kanak-kanak ni dia start bila nak suka dengan aktiviti tu, dia akan nyatakan kemahiran berbahasa, nak keluarkan, kalau nak lebih lagi untuk diterokai kemahiran bahasa tersebut. Okay, lepas tu bila dia dah boleh lalui interaksi, komunikasi ni, dia akan boleh melakukan interaksi dengan lebih besar, maksudnya dengan orang luar, dengan jiran dan sebagainya lah. Okay. Kemudian menurut Volkanovski dia kata untuk bahasa ni dia kata kanak-kanak telah dibekalkan dari awal lagi dan dia punya pemikiran dengan tahap perkembangan bahasa mental dan emosi ni akan berjalan dengan selari. Okey, untuk kreativiti dan estetika kita kata kanak-kanak yang dilahirkan ni dia memiliki dia punya kemahiran sendiri, kemahiran tertentu. Okey. Kemudian kita kata dia dah dapat kemahiran tertentu ni, dia juga kena pilih macam apa yang dia nak. Kalau misal kata nak tahu sesuatu tu, dia kena pilih lah apa soalan-soalan yang nak bagi, apa benda yang dia nak jelaskan bahawa dia berkeinginan terhadap sesuatu tersebut. Okay. Lepas tu daya kreativiti kanak-kanak ni dia kata akan lebih terselah jika mereka fikirlah macam mana nak mendapatkan keserasian dengan rakan-rakan dia. Lepas tu nak buat aktiviti tu dengan lebih kreatif lagi, nak kalau boleh nak biarlah banyak benda-benda baru yang dapat dibuat. Jadi kat situlah kita kata kanak-kanak ni dia akan berusaha untuk memastikan yang dia punya perkembangan kreativiti ni dapat bergerak dengan baik. Okay. Kemudian dia juga akan menjadikan diri dia mendorong kepada kawan-kawan dia untuk membuat sesuatu aktiviti main tu dengan lebih kreatif, di mana dia akan minta lah bagi tahu dengan kawan dia, you ada apa yang you rasa boleh kita gunakan untuk nak buat sesuatu aktiviti bermain yang sangat baik kepada kanak-kanak. Okey, kita tengok pula peranan guru prasekolah dalam menjayakan aktiviti belajar sambil bermain lah. Yang penting kita kena sediakan penyediaan persekitaran yang berkualiti. Okey. Jadi kata you sediakan persekitaran yang berkualiti, kita kena tengok pada ruang. Okey, ruang belajar dia, pejabat tu dekat mana. Okey. Atau mungkin pejabat tu dalam bilik belajar tu dalam nak sediakan ruang tu, mungkin dalam bilik belajar tu dia ada apa lagi bahan-bahan yang boleh digunakan untuk nak merangsang dia punya fikiran. Kita akan gunakan. Lepas tu cikgu kena sediakanlah barang apa yang sesuai. Contoh katalah nak pastikan ada carta, nak pasti nak ada warna yang berasingan. Kalau you campur, dia akan jadikan warna tu berbagai warna yang berbeza daripada warna asal. Benda-benda tu semua you kena sediakan dalam bilik belajar untuk mendorong. Buku tu mungkin big book, mungkin you gunakan buku-buku
yang ada bila dia sentuh tu pegang mungkin licin, mungkin ada yang keras dan sebagainya lah, supaya kanak-kanak ni tahu boleh relate dengan apa yang ada dekat persekitaran dia. Okay. Lepas tu kena persekitaran yang you sediakan tu mestilah sesuai dengan emosi kanak-kanak lah, dari segi warna, dari segi keperluan dan sebagainya. Kalau barang-barang itu tak boleh terlalu sedikit kalau anak murid you ramai. Kena pastikan kalau 25 anak murid tu, dia orang semua dapat mengguna benda-benda yang sama. Okay. And then kita juga kena pastikan lah, cikgu kena pastikan ruang yang disediakan tu ada lengkap dengan keperluan dan ada bahan yang sesuai untuk kanak-kanak buat rujukan dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok pula penyediaan bahan bantu mengajar, di mana cikgu kena pastikan penggunaan bahan bantu mengajar tu menarik dan interaktif dengan kanak-kanak lah. Okey. Lepas tu bila dah tengok benda tu, dia akan lebih mudah nak faham dan sebagainya. Okey, lepas tu penggunaan alat bantu mengajar juga merupakan faktor utama yang bantu keberkesanan pengajaran pembelajaran kanak-kanak. You kena sediakan alat bantu, tak nak cakap je you kena ini warna merah tapi tak nampak warna merah tu. Jadi kita kena sediakan benda tu supaya kanak-kanak tahu ini warna merah, ini tempat warna kuning, dan lepas tu bila kita ajar dia balik, kita ajar dia susun ke tempat yang sama lah. Okay, walaupun dah pakai, dia masih boleh lagi susun dia dalam tempat yang sama. Okay, lepas tu kita tengok juga selain dalam menyediakan bahan bantu ni, dia kata cikgu kena pastikan cikgu yang berkesan adalah dengan membagaikan kaedah pengajaran dia. Okay, kalau kita nak jadi cikgu yang baik, kita kena banyak ubah cara dari kita present dan sebagainya lah. Okay, lepas tu kita juga kena pastikan alat bantu kita tu ada mengikuti perkembangan kanak-kanak dalam meningkatkan dia punya kefahaman dan sebagainya. Okay, lepas tu dia kata penggunaan video dan bahan audio di dalam darjah prasekolah juga memberikan impak yang positif dengan pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya apa yang kita buat tu akan datang balik kepada kita untuk pastikan bila dia buat tu sesuai dengan umur mereka. Okey, guru juga dia kata kena sediakan pengalaman yang berorientasikan penukaan dan penemuan. Okey. Cikgu-cikgu pun kena pastikanlah apa yang you buat RPH apa semua ni ada tak relate dengan benda-benda ni semua. Okey. Apa dia yang sesuai dan sebagainya. Okey, kanak-kanak dia kata belajar daripada pengalaman dan yang pentingnya kita kalau boleh kita nak mana-mana yang dah dibuat tu apa semua kita nak diletakkan satu tempat untuk nanti bila ada masa dia akan rujuk balik. Maksudnya pengalaman dia belajar daripada kesilapan apa yang dia dah lakukan tu dia boleh bentuk balik. Menjadikan satu pengalaman yang baru. Kemudian dekat sini kata kanak-kanak dia akan buat penyediaan dan penerkaan terhadap penemuan sesuatu bahan tu. Kemudian dia sangat bermakna dan memberi input pengalaman pelajaran yang berkualiti di taska. Okay. Di taska, di tadika, di prasekolah. Okey, lepas tu kepentingan dan keperluan tersebut, guru perlu bijaklah untuk mencipta aktiviti pembelajaran yang dapat menghubungkan pengalaman lama dengan pengalaman baru. Okey, maksudnya dari peringkat bawah kita dah start ajar, buat banyak penerkaan, buat banyak aktiviti. Lepas tu nanti kita nak enforcekan, kita nak jadi pengukuhan, you kena beri banyak pelatihan kepada kanak-kanak yang you jaga di prasekolah tersebut. Okay. Contoh yang saya bagi kat sini adalah aktiviti main ni. Dia kata dapat memberi idea kepada kanak-kanak untuk mengenal pasti objek yang berkaitan dengan apa tu?
dengan apa yang dibuat. Okey, lepas tu dia kata macam kita ambil contohnya adalah objek yang tenggelam dan timbul. Okey, kita tunjukkan kanak-kanak tu dari segi pengetahuan baru dia, macam mana nak kukuhkan. Okey, kalau yang tenggelam, kita kata yang berat dia akan tenggelam. Selain daripada taruh batu, apa lagi yang boleh tenggelam? Kena bagi dia banyak peluang. Apa benda yang lain? Okey, adakah besi, adakah apa tu kertas tisu dan sebagainya akan menjadi ke bawah juga ke ataupun apa. Okay, kalau macam kapas, okay, dia nampak kapas tu akan timbul. Jadi apa lagi akan timbul? Mungkin daun dan sebagainya lah. Jadi kena dekat situ dia akan belajar lah. Okay, lepas tu Brunner berkata pengalaman dapat membentuk kanak-kanak menghadapi masalah lebih kompleks pada masa hadapan. Maksudnya Brunner kata kalau kanak-kanak ni dah diajar dengan semua benda, nanti kanak-kanak tu akan dapat memenuhi lah kita kata matlamat tu yang dia boleh membuat sesuatu aktiviti tu yang lebih susah, okay, daripada mudah kepada susah. Okey, itu yang guru-guru kena sediakan pengalaman lah yang berdasarkan perlombaan dan perlombaan. Maksudnya cikgu kena cari banyak lagi benda-benda yang lain. Lepas tu guru juga kena jadi role model terbaik lah bila kita nak anak-anak ni sukses dengan dia punya aktiviti, sukses dengan dia punya ni, kita kena bagi dia contoh bahawa kita adalah role model terbaik. Okay. Di mana kat sini kita kena ada keikhlasan, kena ada kasih sayang. Maksudnya apa yang kita buat tu kita kena tunjuk dengan anak supaya dia tidak menjadikan kanak-kanak tu rasa kenapa dia boleh buat, kenapa saya tak boleh buat. Sebab kadang-kadang dia akan tanya macam tu, kenapa saya boleh buat, kenapa dia tak boleh buat. Macam tu. Lepas tu, betul ke cikgu tu buat. Lepas tu kalau bila ditanya kat keluarga ke apa, keluarga kata macam ni, dia akan kata, oh tapi tadi cikgu buat macam tu. Sebab tu kita kata bila kita buat tu nanti kalau kanak-kanak tanya, kita kena bagi penjelasan supaya kanak-kanak ni tidak rasa diri dia ditipu dan sebagainya lah. Okay. Lepas tu guru pula sentiasa mempunyai kepribadian yang baik lah. Kena ada sifat yang baik, tidak marah-marah, tidak nak ajar anak-anak tu menipu dan sebagainya lah. Maksudnya kita kena tunjuk contoh-contoh yang baik supaya anak-anak tu akan ikut. Okay. Sikap ikhlas atau sikap keibuan yang penuh dengan kasih sayang akan mendorong minat kanak-kanak lah untuk bekerja dekat dalam industri prasekolah supaya dia kata oh macam cikgu tu okey je lah, nampak cikgu tu sangat aktif dan sebagainya. Jadi dia akan start develop dalam diri dia lah. Okay. Lepas tu guru adalah pemudacara di mana guru seharusnya peka kepada sifat kanak-kanak yang aktif. Okay, you kena tahu dah kanak-kanak memang aktif dan you all kena pastikan ada interaksi dengan dia dan sebagainya. Okay. Lepas tu macam mana cara dia nak berkawan dengan persekitaran dia. Okay. Lepas tu dia kata guru seharusnya bertindak sebagai pemudacara dengan beri galakan. Okay. You all kena bagi dia galakan. Okay, tak apa, kali ni tak macam ni tak okay, tak apa. Nanti bulan depan mesti lagi improve. Kanak-kanak ni bila dia macam tu, dia akan lebih suka tak. Okay, lepas tu nak mencapai objektif pengajaran ni telah dirancang, dah disusun di prasekolah lah. You all kena buat perancangan. Okey, seseorang guru dapat mengubah tingkah laku pembelajaran kanak-kanak dengan memerhatikan permainan mereka, tanyakan soalan dan sebagainya. Bila kita jadi pembelacara, kita tanya dia, okey tak, you all rasa apa yang you all nak tambah? Ataupun ada apa tak kalau cikgu taruh macam ni, you all setuju ke tidak? Jadi anak ni akan start fikir, oh bagus juga kan kalau ada penambahan ni, macam mana saya nak buat penambahan ni? Dia akan start cari cara, okay, nak buat sesuatu tu lebih interaktif dan sesuai. Okay. Ada soalan tak? Cikgu, ada soalan? Okay, kalau tak ada. Puan, insyaAllah tak ada.
Okey, kita tengok lagi guru juga adalah dalam nak memastikan kanak-kanak tu belajar melalui bermain ni mencapai objektifnya, kita kena pastikanlah murid kita ni kita bagi dia belajar dengan cara yang maksudnya suasana yang bebas lah. Okay, lepas tu kita kena pastikan keselamatan. Okay, dari segi keselamatan tu sangat penting. Lepas tu kita kena pastikan tempat tu mestilah apa yang dia nak buat tu, aktiviti dia dan sebagainya menggembirakan dan memberi makna. Ni kita tengok balik daripada apa yang telah diterangkan tadi lah. Okay, lepas tu kena ada banyak penerokaan. Yang ni sangat penting penerokaan, lepas tu dia akan mendapat penemuan. Daripada penemuan tu dia akan membina pengalaman secara langsung dan semula jadilah. Maksudnya dia akan fikir, oh kalau saya buat ni tadi jadi macam ni. Nanti saya kalau buat macam ni macam mana pula Okay, tak apa, saya cuba. Kalau jadi macam ni saya kena balik kepada mana. Jadi kat situ dia start. Okay, dia start belajar dan dari situlah dia bina pengalaman dia. Okay, kemudian dia setiap aktiviti bermain ni kita akan adakan penekanan juga. Maksudnya cikgu akan adakan penekanan dalam pendidikan prasekolah. Okay, you all tadi main untuk tunjang awal matematik. You all saya suruh buat warna, bezakan warna-warna semua. Okay, apa lagi yang contoh yang you nak pastikan yang you dah warna-warna ni ada lagi tak apa aktiviti yang you rasakan you nak tambah. Nanti dia akan keluarkanlah idea dia dekat situ. You gunakanlah penekanan sama tak dengan you punya kurikulum, sama tak ni yang nak digunakan tak you punya kumpulan sasar you dan sebagainya, kena tengok. Lepas tu nanti dekat situ kita dah start kita buatlah analisa balik apa benda yang terkurang, apa benda yang ni kita tambah baik balik. Okay. Lepas tu dia akan jadi bukan boleh menampakkan tahap maksimum perkembangan kanak-kanak tu lah dari segi fizikal, sosio emosi dan sebagainya. Okey, kalau kita tengok sekarang ni kebanyakan tempat maksudnya daripada peringkat bawah sampai ke peringkat atas, diorang dah start dah gunakan pendekatan belajar melalui bermain ni lah. Walaupun dah besar-besar, yang ambil SPM dan sebagainya. Diorang dah, guru-guru dah start, sekolah dah start menggunakan belajar bermain ini sebagai satu teknik pengajaran dan pembelajaran kepada kanak-kanak. Sebab kat situ macam bila kanak-kanak happy, lebih mudah dia nak absorb apa yang kita ajar. Okay. Melalui teknik ini juga dia akan mendatangkan kesenurukan dan kepuasan lah kepada mereka dalam sesuatu pengajaran yang hendak disampaikan. Kita kata ada perubahan, ada banyak benda-benda yang menarik, kanak-kanak akan seronok untuk nak belajar lagi. Bermain juga ni dikata dapat menguasai perkembangan dan kemahiran fizikal serta bahasa kanak-kanak. Jadi dekat situ kita kena pastikan kita sebagai role model, kita sebagai apa, kita kena tentukan bahawa apa saja yang keluar, apa saja yang mereka buat tu berlandaskan kepada apa yang kita mahukan. Maksudnya kita nak anak-anak ni ada tahu macam mana nak bercakap dengan orang, tahu mengerti orang, macam mana bercakap dengan kawan dan sebagainya lah. Okey, kemudian kita kata dari segi bermain ni juga, dia kata Mak Sun San kata dalam bukunya Pendekatan dan Strategi Pelajaran, dia kata main merupakan satu teknik mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid melakukan sesuatu aktiviti secara berpura-pura di dalam keadaan terkawal. Okay, ada certain benda, maksudnya kita kata bila kita ajar tu kita masih lagi mengawal keadaan kanak-kanak. Mungkin kanak-kanak setengahnya yang macam dia memang kasar, tiba-tiba jadi baik, dia sangat lembut dan sebagainya. Itu kita kata mungkin dia akan berpura-pura, tapi dia taklah berpura-pura tu hingga merosakkan orang lain. Mungkin dia nak jaga diri dia nak kontrol, tapi dia nak kontrol diri dia akan buat perlahan-lahan dan sebagainya lah. Okey, lepas tu pengajaran dan pelajaran di bilik belajar berlandaskan prinsip belajar sambil bermain kerana aktiviti bermain adalah kerja kanak-kanak. Ini dah banyak kali lah kita kata bermain ni adalah kerja kanak-kanak dan dia banyak belajar daripada bermain tersebut. Okay. Kalau you tengok pula buku panduan guru
ataupun daripada pusat perkembangan kurikulum, dia kata belajar melalui permainan adalah satu pendekatan yang terancang dan bersusun dan memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas, selamat dan menggembirakan. Ni daripada tadi pun kajian telah dibuat. Permainan juga merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanak-kanak kepada yang daripada tahap yang tidak okey kepada yang optimum kerana bila dah buat tu kanak-kanak akan mendapat kekuatan, kanak-kanak akan bangga dan sebagainya. Okey. Dalam perkara ni peranan kritikal yang terpaksa dihadapi oleh pendidik adalah dalam nak menggalakkan kanak-kanak boleh bermain, merangkumi fasiliti yang ada, merangkumi penglibatan, dia juga ada umur yang sesuai dengan perkembangan kanak-kanak tersebut. And then bila you buat tu, you dah tahu dah you nak you kena buat perancangan yang teliti. Sampai tak? Boleh tak nak buat macam ni dan sebagainya. Morrison 1995 kata guru memainkan peranan penting untuk mencipta persekitaran dan rangsangan dalam perkembangan kebolehan kanak-kanak ni lah. Pendidik mesti beri tumpuan untuk mencipta peluang dan berfikir lebih tinggi daripada memberi ruang masa dan bahan untuk bermain. So you all kena fikir kanak-kanak tu boleh develop lagi banyak lagi aktiviti main yang sesuai. Menurut John Packer, Isberg dan Mary Wren Jalanogo 2003, dia kata langkah awal untuk memastikan kanak-kanak ni lebih berkesan, guru kena sediakan diri. Maksudnya cikgu ni kena jadi orang yang dah ada kemahiran, orang yang dah bersedia nak buat aktiviti dengan kanak-kanak. Maksudnya cikgu mesti lebih mahir daripada kanak-kanak tu. Lepas tu dari situlah nanti kanak-kanak start. Dia akan tengok, dia akan buat apa yang guru ajar. Lepas tu dia kata guru-guru perlu menyedari bahawa prasekolah dikelilingi oleh budaya yang pelbagai. Maksudnya nak buat apa-apa, you kena fikir kategori orang yang ada, yang kanak-kanak yang ada dengan kita, supaya nanti kita boleh tahu apakah yang kita nak bagi untuk kanak-kanak ni buat. Mary kecil lah, nanti saya bagi slide ni lah. Lepas tu dia kena memahamilah juga latar belakang guru kena ringkaskan pengalaman dia, apa yang dia ada, apa yang tak ada. Kalau tak ada, dia kena cari pengalaman nak bagikan aktiviti yang menyeronokkan kepada kanak-kanak tersebut. Selalunya kita akan buat pada diri kita atau pada orang sekeliling kita dulu, baru kita bagi kepada kanak-kanak tu supaya kita tahu kesan dia dan sebagainya. Sebab kalau kita buat, lepas tu kita terus bagi kanak-kanak buat, tapi kita sendiri pun tak rasa seronok, dan itu juga akan menjadikan kanak-kanak tidak seronok. And then kita kata guru perlu tahulah nak masuk bila dia nak, macam mana dia nak kawal dia punya emosi. Dia sebab bila guru tunjukkan tingkah laku, tak ada nilai-nilai murni dan sebagainya, budak-budak ni pun, kanak-kanak ni pun akan buat benda yang sama. Jadi kita kena pastikan, kita kena jagalah supaya setiap apa yang kita buat tu kanak-kanak boleh ikut dengan baik, tak ada argument dan sebagainya. Lepas tu kita kata guru ni kena cepat belajar lah. Sebab kalau dia cepat belajar, lagi mudah lagi untuk dia faham, dan dia boleh lagi create yang banyak lagi aktiviti lain yang lebih merangsang kanak-kanak dalam membuat aktiviti di semasa di prasekolah. Bila kita tengok kat sini, kanak-kanak ni dia boleh bermain, melompat, berlari dan sebagainya. Ia sangat penting lah dalam menggerakkan semua anggota badan dia. Anggota badan dia untuk membuat aktiviti-aktiviti yang telah
disediakan. Okay. Lepas tu bermain ni dapat membina otot-otot kecil seperti jari jemari kanak-kanak, mengutip benda kecil masukkan ke dalam dan menyusun serta dia boleh pandai menulis dengan cepat. Okay. Kita kata bermain juga melatih kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Okay, mereka belajar berkawan, giliran. Lepas tu dapat bantu kanak-kanak untuk cepat pulih lah, menulis dan sebagainya. Okey, lepas tu bermain juga dapat melatih kanak-kanak untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka akan belajar berkawan, menunggu giliran, mengucapkan terima kasih, meminta maaf dan sebagainya. Okey, dia dah start belajar adab kat situ. Okay, selain daripada itu juga kanak-kanak akan belajar mengawal emosi, dia akan tahu apa itu marah, kecewa dan sebagainya. Okey, kanak-kanak juga akan menjadi lebih kreatif lah, imaginatif dan dia kalau ada masalah dia boleh selesaikan dengan baik. Okay. Kenapa senyap? Dia senyap. Ke line saya yang problem? Saya punya pun senyap juga. Senyap. Kita pun senyap. Mic off. Doktor tak perasan kot. Line doktor ni. Line kita okey kot. Tiba-tiba dia Datin. betul. Ada dah? Ada. Ada tak? Ada. Tiba-tiba dia terlari. Tiba-tiba dia diam je. Kejar. Sampai mana tadi? Sampai sini ke? Sebelum tu tadi Kat kan? sini kan permainan untuk pembelajaran? Sini. Saya kat sini saya dah terangkan kan, ya Allah dengar kan? Belum. Ni. Yang ni Yang dah ni, tadi Yang kan? tu yang saya Last tadi kanak-kanak ni dah yang kan? jadi kreatif. Ni dah. Kita kata kalau kita ni dah. Yang bawah sekali dulu. Ada yang jadikan kanak-kanak tu main sesama dan harmoni tu. Ya. Bila kita kata kanak-kanak ni bila dia dah boleh lahirkan dia punya perasaan emosi tu, lepas tu dia boleh jadi kanak-kanak yang kreatif juga. Bila cikgu dah banyak bagi dorongan dekat dia akan jadi kreatif. Okay? Lepas tu dia boleh selesaikan masalah dengan baik. Bila dia main Lego ke, manipulatif semua dia dah boleh. Dia punya fikiran tu dia dah sampai dia dah boleh. Kalau kita kata kita suruh dia buat sesuatu tu dia dah boleh dah merancang sendiri. Okay, lepas tu dia akan rasa lebih banyak dia punya manfaatnya bila dia dalam suasana dia bermain tu dia rasa diri dia selamat. Okay, so cikgu kena bagilah dia punya facility tu yang baik untuk kanak-kanak ni. Okay, lepas tu ni contoh permainan dia. Okay, contoh-contoh permainan yang banyak digunakan untuk pembelajaran. Yang ini banyak yang boleh dibeli ataupun kita boleh createkan sendirilah. Okay, dengan permainan untuk pembelajaran ni. Okay, ada permainan bongkar, permainan berkumpulan, kita gunakan secara macam monopoli ke dan sebagainya. Okay, yang ni kita boleh buat, patung ni kita boleh buat puppet, buat graf dan sebagainya. Okay, rumusan saya kepentingan bermain. Okay, satu kita kata kita nak bagi peluang untuk kanak-kanak meneroka dan mencuba serta tingkatkan penguasaan sesuatu kemahiran dia. Maksudnya dia kena diberi peluang biar dia berusaha untuk capai dia punya apa-apa yang telah kita minta tu lah. Kita bagi kat permainan tu, kita rasa kita nak dia capai objektif ni, maksud dia kena capai objektif tersebut. Lepas tu bila dia capai tu kita jangan lupa kita bagi dia satu lagi dalam permainan sama, tapi kita bagi peningkatan. Contohnya kalau dulu dia boleh berlari 2 kaki, sekarang kita nak dia lari 1 kaki, tengok dia boleh lari ke tidak, ataupun dia nak bawa barang yang kecil, macam mana nak masukkan ke dalam benang dan sebagainya. Jadi nampak dekat situ kanak-kanak akan berusaha sampai dia berjaya selesaikan aktiviti yang kita bagi. Lepas tu kita nak juga kanak-kanak tu meningkatkan tumpuan dan perhatian dia. Okay. Bila kanak-kanak fokus, dia senang nak capai apa yang
objektif yang diberikan kepada dia. Betul dalam masa walaupun dia bermain-main tapi dia fokus. Dia tak adalah macam main tinggal macam tu, dia tak akan dapat dia punya tumpuan tu. Jadi maksudnya kita nak bagi dia betul-betul perhatian yang baik lah. Maksudnya kalau tu sebab tu kita kata aktiviti kita mesti luar pada kotak. Kalau kita bagi aktiviti yang sama yang dia biasa main, dia tak akan nak buat. Dia akan duduk sekejap dia lari, duduk sekejap dia lari. Okay. Lepas tu kita kena beri peluang kepada kanak-kanak untuk melahirkan perasaan. Okay, kadang-kadang ni kan kata cikgu saya ni kan rasakan macam saya tak nak lah buat benda macam tak best je. Tapi kita sebagai guru kita kata okay, tak apa, kita cuba dulu. Kalau tak apa nanti cikgu akan tanya you apa yang kita nak tambah, apa yang kita perlu buat, apa benda yang you rasa lebih menyeronokkan. Nanti kat situ nanti kita ada macam tolak ansur. Sebab kita sekarang ni kan kita lebih kepada student centered, jadi kita kena bagi dia banyak peluang untuk dia keluarkan. Sebab kita tak boleh kata kita nak ikut kehendak kita. Kita kena ikut juga kehendak mereka. Lepas tu kita pupukkan dengan dia pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif. Kita tunjukkan dengan dia video-video, kita tunjukkan dengan dia apa benda yang boleh menaikkan motivasi dia, nak cuba, nak terus buat. Tak adalah macam nanti rasa macam malas dah, benda ni tak best, benda ni tak sesuai untuk saya dan sebagainya. Jadi kita bagi dia motivasi, kita suruh dia tengok apa orang lain dah buat, video-video yang ada. Okay, adik awak boleh buat macam ni. Kalau boleh buat, cuba tunjuk dengan cikgu macam mana yang you boleh buat. At least kat situ nanti dia akan buat lagi, tambah lagi idea-idea lain. Okay, lepas tu bermain ni juga dia kata boleh membantu kanak-kanak tu menyelesaikan masalah. Okey, yang ni kita kata dah tadi dah kita cakap, bila kita main, kita bagi sesuatu tu, kanak-kanak akan berusaha untuk capai objektif tu. Macam dia nak, macam mana cikgu nak dia nak mungkin nak dapat lebih daripada tu. Dia macam nak tunjukkan yang dia mampu buat sesuatu yang lebih baik. Okay. Lepas tu kita kata dia membina kemahiran sosial dengan rakan sebaya dan orang dewasa. Dari segi pertuturan, daripada tolak ansur dia, daripada laku dia. Jadi dekat sini dia akan bina banyak hubungan-hubungan yang baik. Okay, kemahiran sosial dia dari segi interaksi, dari segi pengkongsian, dari segi empati kepada orang lain dan sebagainya lah. Kemudian kita kata dia membina kemahiran fizikal serta peningkatan kemahiran motor kasar dengan motor halus dia lah. Sebenarnya bila kita buat aktiviti ni, kanak-kanak akan banyak lagi boleh menggunakan, dia tahu macam mana nak gunakan anggota motor kasar dia, macam mana nak gunakan motor kasar tu dengan lebih baik. Okay? Macam mana nak gunakan motor halus tu secara yang lebih banyak yang dia boleh buat, dari segi mungkin nak buat jahitan, nak buat penulisan dan sebagainya. Okay, kemudian kita kata dia juga boleh membina kemahiran bahasa dan komunikasi daripada bermain tu. Okay, bahasa mungkin dari segi tata bahasa, mungkin daripada segi juga dialek-dialek yang ada. Okay, dia boleh belajar dan dia boleh berkomunikasi dengan baik kat situ. And then bermain ni juga boleh membantu mengatasi perasaan bimbang dan tertekan. Okay, bila dia bermain, dia release. Dia ketawa, dia bila berlari, dia suka dengan kawan-kawan dia akan release perasaan dia. Okay, bila dia release perasaan tu, kanak-kanak tu akan hilang semua apa yang dia risaukan, apa yang dia takutkan. Sebab tu kalau kita tengok contoh anak-anak kita je lah, kita marah dia sekejap, lepas tu nanti dia boleh datang kat kita balik. Dia tak ada simpan. Kalau macam kita kadang dah kena marah teruk-teruk tu, kita rasa macam tak nak. Macam tak ada orang kan, tapi dia akan datang. Nanti dia datang, Umi, kanak ni macam dia dah start cakap balik apa yang dia nak. Dia dah start bermanja balik yang kita. Tak ada dah macam nak terus stres, simpan dia punya kemarahan kat kita dan sebagainya. Dia nak kuruskan badan, abang kasih dia menggemuk. Lepas tu Cikgu Nazari nak kuruskan badan dah pula. Okey, lepas tu on. Mic dia on. Rasa tu. okey, lepas tu kita kata pula bermain ni juga akan membina kemahiran kendirian positif lah. Maksudnya bila dia bermain tu, dia dah start pandai, dia boleh ada pandai mengemas, okay? Alat mainan dia dah pandai jaga. Lepas tu dia pun dah tahu nak cuci tangan dan sebagainya. Jadi kat situ dah nampak dah, dia dah boleh berikan dia semua jati diri yang positif kepada kanak-kanak tersebut, yakin dan sebagainya. Okey, lepas tu
bermain ni juga dia memupuk sikap tanggungjawab. Okey, dia akan rasa sangat bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh diri dia lah. Okey, apa-apa pun dia akan jelaskan. Kalau orang tanya pun dia boleh bagi maklumat tentang perkara tersebut. Okey, dah habis. Ada soalan ke? Sekian, terima kasih. Ada soalan ke? Okey Puan, insyaAllah faham. Tak ada. Okey, kalau tak ada kita rehat dulu.